نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu pada petang ini untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan buku yang saya baru saja tulis, baru saja terbit pada bulan lepas, iaitu buku Ummahatul Mukminin, ya, iaitu buku yang membicarakan berkaitan dengan biografi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah diberitakan buku ini telah pun dicetak dengan cetakan yang kedua. Cetakan yang pertama habis alhamdulillah dalam masa sebulan lebih saja. Itu menunjukkan orang-orang kita, orang-orang Melayu, orang-orang Malaysia ni, orang Islam di Malaysia sudah mula minat untuk membaca buku-buku yang berkaitan dengan biografi sahabat, buku-buku yang berkaitan dengan hadis, yang berkaitan dengan agama, yang membuktikan bahawasanya mereka ini mementingkan kepada kesahihan sumber ataupun nak melihat biografi daripada sumber-sumber yang sahih dan sumber-sumber yang diiktimad ataupun disandarkan ataupun yang boleh dipegang di sisi ulama hadis, kerana Imam Syafi'i juga berpesan kepada kita, alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsarun nasi sawaba, yang bermaksud kamu kena berpegang dengan orang-orang hadis, kamu kena berpegang, kamu kena tengok apa yang dikatakan oleh mereka-mereka yang berada di dalam bidang hadis, kerana mereka itulah yang paling ramai sekali berada di dalam kebenaran. Jadi oleh kerana itu saya melihat, bila nak tengok biografi, saya tengok kepada hadis. Kita tengok kepada ulama-ulama hadis punya pandangan, kerana Imam Syafi'i pesan kepada kita demikian. Apabila kita nak meriwayatkan sesuatu ataupun kita nak tengok biografi sahabat-sahabat, biografi orang-orang yang rapat dengan Nabi SAW, kita tengok pada riwayat ulama-ulama hadis, kerana mereka inilah yang menukilkan kepada kita sumber dengan sanad supaya kita boleh semak dan kita boleh tengok. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita berada pada perbicaraan ataupun kita berada pada perbincangan, bukan perbicaraan dalam macam dalam mahkamah pula kan. Kita berada dalam perbincangan berkaitan dengan biografi Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, ibu orang-orang yang beriman, iaitu Aisyah, yang merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga dalam buku ini. Setelah kita selesai berbicara berkaitan dengan Khadijah, Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid, kemudian kita telah pun membicarakan berkenaan dengan Saudah bintu Zam'ah, dan insya-Allah hari ini kita nak sambung semula berkaitan dengan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam hadis berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pada kuliah yang lepas telah pun saya bicarakan sedikit daripada kelebihan pada Aisyah ini, yang mana saya menyebutkan yang pertama, kelebihan yang pertama, ulang kaji, ialah Aisyah radhiyallahu anha merupakan satu-satunya anak dara yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tuan-tuan, Aisyah ini kelebihan yang kedua merupakan beliau merupakan orang yang Allah Taala turunkan kepadanya ayat Al-Quran membersihkannya daripada tuduhan dan lemparan jahat yang dilakukan oleh orang-orang munafik,
oleh Abdullah bin Ubay ketika mana peristiwa Al-Ifk, ketika mana beliau balik daripada peperangan Banil Mustalik sehingga beliau tertinggal daripada rombongannya dan dibawa oleh seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal, sehingga beliau dituduh dengan tuduhan yang begitu jahat, sehingga beliau dituduh dengan tuduhan zina. Maka Allah Azza wa Jal menurunkan ayat Al-Quran membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha daripada tuduhan zina yang dilemparkan oleh orang-orang munafik yang tidak bertanggungjawab. Dan sebahagian daripada sahabat seperti mana Hamnah, seperti mana Hassan bin Thabit, mereka seperti Mistah, mereka ada juga yang terpercaya dengan tuduhan ini kerana mungkin terlalu ramai yang membawakan bicara ini sehingga mereka terpercaya dengan apa yang dibawakan oleh orang-orang munafik. Tapi Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran dan akhirnya Aisyah ini namanya dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kita nak sambung perbincangan ini, iaitu kelebihan yang selainnya ataupun kelebihan yang berikutnya yang ada pada Aisyah ini ialah beliau banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kelebihan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kelebihan yang khusus kepada orang yang sentiasa berusaha untuk mempelajari hadis dan membawa hadis Nabi, menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang ataupun generasi yang berikutnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami', farubba muballighin aw'a min sami'." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, moga Allah Azza wa Jal menceriakan wajah. Moga Allah menceriakan wajah orang-orang yang mendengar kalamku. Sami'a maqalati, mendengar kalamku. Bila Nabi kata mendengar kalam aku, maksudnya kalam Nabi lah. Bukan kalam orang lain yang disandarkan pada Nabi. Yang tu hadis palsu. Dengar hadis palsu tak ada apa-apa kelebihan, melainkan kalau dia dengar untuk dia sampaikan kepada orang dan bagi tahu ini hadis palsu, maka dia dapat pahala kerana menjaga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal kadhiba alayya laysa kakadhibin ala ahad, fa innahu man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Sesungguhnya bohong atas nama aku tak macam bohong di atas nama orang lain. Siapa yang bohong atas nama aku, tunggu tempat kat neraka. Jadi kalau kita berusaha untuk membanteras hadis palsu, kalau kita berusaha untuk bela nama Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pembohongan, lalu kita kumpulkan hadis-hadis palsu letak di satu tempat, nak bagi tahu ke orang ni hadis palsu, yang ni tipu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ni dapat pahala tuan-tuan. Kenapa dapat pahala? Kerana jaga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan oleh ulama-ulama silam sehinggalah sampai kepada hari ini. Maka sebab itu ketika mana orang bertanya kepada Abdullah ibn Mubarak tentang hadis-hadis palsu yang berleluasa, dia menyebutkan ya'ishu lahal jahabizah. Ya'ishu lahal jahabizah. Oleh kerana itulah jaguh-jaguh hadis ni hidup kerana nak membenteras hadis palsu yang ada yang disebarkan di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia baca hadis palsu, tak bagi tahu kat orang itu hadis palsu, buat-buat diam aja, setelah kantoi diam aja, tak nak begitulkan balik, orang seperti ini tuan-tuan sedang bermain dengan bahaya. Orang seperti ini sedang bermain dengan ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Naddarallahu man sami'a imra'an sami'a maqalati." Moga Allah menceriakan orang-orang yang mendengar kalamku. Jadi kalau nak dapat keceriaan wajah, nak dapat keindahan diri, banyakkan dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan hasan. Sebab tu tengok orang yang belajar hadis kan, mereka tenang, relax kan. Jangan tengok muka saya.
Ya, jangan tengok muka saya. Muka saya tak, saya macam, saya belum sampailah kepada tahap tu. Tapi semangat tu kita kena ada lah sama-sama. Kita sama je tuan-tuan. Banyak kelemahan, banyak merapu pun ada saya ni. Tapi kita usaha. Usaha apa tuan-tuan? Usaha untuk dapatkan kelebihan Allah Ta'ala menceriakan kita apabila mendengar kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi kata wa wa'aha, kemudian fahamnya. Faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaha untuk faham. Hadis-hadis yang palsu ni tak payah faham pun tak apa. Kan? Tapi hadis yang sahih, hadis yang hasan, kita kena faham. Kita kena fahamlah kerana ni kalam Nabi. Quran pun kita kena usaha faham. Hadis pun kena usaha faham. Kenapa kena faham? Kerana ni kalam Allah dan Rasul, tuan-tuan. Mana sama kalam Allah dan Rasul dengan kalam saya? Kadang-kadang kita ni kan tengok filem umpamanya. Kan tengok filem daripada Hollywood. Tengok filem daripada Bollywood. Kadang-kadang kita tak pun nak faham sangat bahasa Inggeris. Kadang-kadang kita memang tak faham pun bahasa Hindustan ni. Punyalah usaha kita pergi buka butang subtitle. Kenapa buka butang subtitle? Sebab kita nak tengok ada subtitle tak saya nak faham dia cakap apa. Ada subtitle tak saya nak faham orang ni cakap apa. Jadi kalau kalam makhluk biasa, manusia biasa pun kita nak faham kalam dia, maka kalam Nabi dan kalam Allah dan kalam Rasul sudah tentulah lebih utama untuk kita usaha supaya kita faham. Habis tu ustaz, macam mana nak masuk kelas bahasa Arab juga ke? Kalau rajin masuklah. Tapi kalau tak rajin, paling tidak tengoklah terjemahan. Paling tidak tengok terjemahan ni pesan daripada Allah dan pesan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak suruh istinbat hukum. Tak. Istinbat hukum ni kerja para ulama lah. Istinbat hukum ni kerja ilmuwan lah. Tuan-tuan, orang yang kita yang tak berapa nak pandai ni ataupun yang bukan menjurus dalam bidang agama ni sekadar nak faham ya. Sekadar nak faham umum saja, bukan nak suruh istinbat hukum. Tak. Tapi nak faham umum. Kerana Allah Ta'ala turunkan Quran untuk kita faham. Allah Ta'ala turunkan wahyu ni untuk kita amal. Macam mana nak amal kalau tak faham? Begitu juga Nabi SAW. Takkanlah kita tak teringin nak dengar kalam dia dan juga tak teringin nak faham kalam dia. Okey. Wa hafidhaha. Kemudian dia menghafalnya. Wa addaha kama sami'. Kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain sama seperti mana yang dia dengarkan. Farubba muballighin aw'a min sami'. Kerana berkemungkinan orang yang disampaikan kepadanya hadis itu lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Jadi ini kelebihan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sediakan kepada orang yang meriwayatkan hadis, kepada orang yang kita panggil menyampaikan hadis. Sebab itu kalau kita tengok ulama zaman dulu, mereka usaha. Ibnu Ma'in, juta ayah dia tinggal duit untuk dia, dan apabila dia gunakan untuk dia gunakan duit ayah dia tu untuk mengembara cari hadis, lah kali habis duit tu. Juta dirham ayah dia tinggalkan. Tapi habis. Kenapa? Mengembara cari hadis. Begitu juga ada yang sampai kencing berdarah, ada yang berjalan kaki daripada Rai, daripada Khurasan, kawasan Iran tu, berjalan kaki sampai ke Mekah. Mula-mula kira langkah berapa? Lah kali tak telarat nak kira dah sebab banyak sangat langkahnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ni merupakan kelebihan-kelebihan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan kepada orang yang riwayatkan hadis. Dan ulama-ulama hadis zaman dulu dok berlumba mencari hadis. Tak hanya berpada mereka duduk di tempat mereka sendiri, mereka mengembara. Pergi ke kota ni, pergi ke kota sana, semata-mata kerana nak mendapatkan hadis. Nak mendengar hadis daripada guru-guru ataupun daripada perawi-perawi yang masyhur. Aisyah juga begitulah. Aisyah ni tak payah kembara lah nak dengar hadis, kerana Aisyah ni duduk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah suami kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia boleh riwayatkan banyak hadis. Dia boleh riwayatkan banyak pengalaman yang dia dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Aisyah banyak riwayat hadis. Ya, baik. Berkenaan Khadijah, ya, kita tidak pernah jumpa atau dengar mana-mana hadis diriwayatkan olehnya kerana beliau wafat sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Khadijah kita tak dengarlah sebab Khadijah wafat waktu Nabi still ada. Berbeza dengan Aisyah radhiyallahu anha
yang wafat setelah Nabi, yang wafat lepas Nabi wafat. Maksud dia hidup lagi lepas Nabi wafat. Jadi oleh kerana itulah, ya, Aisyah banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada zaman kenabian ada sahabat yang menyampaikan hadis kepada orang lain, tetapi periwayatan hadis secara serius berlaku setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu zaman Nabi ada periwayatan, tetapi mereka tidak begitu serius dalam masalah sanad. Kerana zaman tu orang tak tipu. Kerana zaman tu tak ada pembohong. Minggu lepas saya dah bagi teaser sikit. Minggu ni saya ulang balik benda ni supaya dapat ulang kaji sebab poin akan datang ni ada kaitan juga. Maka mereka tidak begitu, orang kata tidak begitu bersungguh ataupun menekankan tentang sanad kerana tidak ada keperluan, orang tak berbohong pada zaman tu. Jadi sahabat ni masa zaman Nabi SAW ada, mereka ada riwayat tapi tak begitu banyak kerana Nabi SAW still ada. Bila Nabi wafat tuan-tuan, maka periwayatan hadis berlaku. Sehingga Abdullah bin Abbas begitu bersungguh dalam nak menuntut ilmu hadis daripada sahabat-sahabat yang lebih berumur daripada dia. Dia menyebutkan walamma tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam qultu lirajulin minal ansar faqultu halum falnas'al ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahumul yawm kathir. Ketika mana meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengatakan kepada satu orang lelaki daripada kalangan Ansar, mari kita bertanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis kerana mereka hari ini masih ramai. Sebelum mereka juga meninggal dunia dan hadis akan hilang, kita tanya mereka. Maka ini berlaku di zaman para sahabat. Dan apabila berlakunya peristiwa pembunuhan Uthman, bila Uthman dibunuh secara zalim, orang Islam mula berpecah. Munculnya golongan Syiah, munculnya golongan Khawarij, munculnya golongan Nawasib. Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka melihat perkara ini membahayakan. Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka melihat bahawasanya hadis itu perlu dipelihara. Oleh kerana itulah kata Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i, dia kata apa? Dia kata, "Innan nas lam yakunu yas'aluna 'anil isnad hatta idza waqa'atil fitnah faqalu sammu lana rijalakum fayunzar in kana min ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhu wa in kana min ahli bid'ah fayuraddu hadithuhu atau kama qala." Yang bermaksud manusia tidak pernah bertanya tentang sanad sehinggalah apabila berlakunya pembunuhan Uthman, dan mereka mengatakan sehingga berlakunya fitnah, berlakunya bencana. Para ulama sebut bencana yang dimaksudkan oleh bin Sirin ni ialah fitnah ataupun bencana pembunuhan Uthman. Berlaku perpecahan, berlaku pergaduhan. Ada yang follow Ali, ekstrim dengan Ali. Ada yang follow Muawiyah, ekstrim dengan Muawiyah. Dan akhirnya mereka menggunakan hadis palsu untuk membantu penyebaran pendapat mereka. Setelah mereka lihat Al-Quran itu telah disusun dalam mushaf, mereka tengok hadis merupakan medan yang mudah untuk mereka menyebarkan hadis-hadis palsu tu. Oleh kerana itu muncul pelbagai hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Maka pada masa itulah berlakunya periwayatan hadis dengan sanad yang begitu serius. Baik, juga mana-mana sahabat yang wafat dahulu sebelum Rasulullah SAW, memang kita tidak akan dapat menjumpai hadis riwayatnya. Semisal Hamzah dan Mus'ab, kerana tiada keperluan untuk mereka meriwayatkan hadis disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi hidup untuk dijadikan rujukan. Keperluan untuk meriwayatkan hadis datang setelah kewafatan Nabi SAW untuk disampaikan kepada generasi yang seterusnya seperti tabi'in dan juga tabi'in. Jadi datang keperluan untuk riwayat. Sebab apa? Sebab muncul generasi yang tak pernah jumpa Nabi SAW. Jadi sahabat riwayatkan kepada tabi'in. Apa yang Nabi pesan, apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi tunjuk, mereka bagi tahu. Akan tetapi Aisyah lah yang merupakan isteri Nabi, isteri baginda yang sangat masyhur dalam periwayatan hadis yang sering kita dengar. Jaranglah kita tak dengar nama Aisyah ni. Kalau ada orang Islam yang lahir dalam keluarga Islam, biasanya dia akan dengar lah nama Aisyah. Kalau nama Aisyah tak pernah dengar, sama ada dia pekak ataupun sama ada dia jarang dengar kuliah lah. Itu benda yang menyedihkan kita lah. Sesiapa yang membuka kitab-kitab hadis semisal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim,
dia akan menjumpai begitu banyak riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dia akan tengok, buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada banyak riwayat Aisyah. Semakkan dalam kitab Tuhfatul Ashraf yang menghimpunkan hadis-hadis dalam kutub Tis'ah dan mulhaqatnya, mendapati mulhaqat ni kitab-kitab yang ditulis oleh pengarang kutub Tis'ah, tetapi kitab tu kitab lain. Macam Nasa'i, dia ada kitab Sunan. Kitab Sunan tu dalam kitab induk hadis yang 6. Kitab induk hadis yang 9. Tapi dia ada kitab lain juga. Abu Daud pun ada kitab lain. Tirmizi pun ada kitab lain. Kitab-kitab lain ni dimasukkan sekali. Baik. Semakkan dalam kitab ni mendapati bahawa terdapat 2081 hadis yang diriwayatkan daripada jalur Aisyah. Daripada jalur Aisyah aja ada 2081. Bercampurlah, ada yang sahih, ada yang tak sahih. Tapi ini menunjukkan jumlah bilangan yang banyak. Walaupun jumlah ini ataupun walaupun jumlah riwayat ini bercampur antara sahih dan dhaif, namun ia adalah jumlah yang besar bagi seorang sahabat. 2000. Menunjukkan banyaklah dia riwayatkan, Okey. Bahkan Imam Az-Zahabi ada menyatakan bahawa hadis riwayat Aisyah, hadis yang diriwayatkan daripada jalur Aisyah, boleh jadi Aisyah riwayat, boleh jadi dhaif. Aisyah tak riwayat tapi perawi tersilap. Tapi jalur Aisyah tu sendiri ada lebih kurang dalam 2210 hadis dalam keseluruhan kitab. Tadi yang 2081 tu dalam kutub Tis'ah dan Mulhaqat. Zahabi sekadar dia semak, dia kata ada dalam keseluruhan kitab hadis yang ada yang Zahabi semak, ada lebih kurang dalam 2210 hadis. Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallah meriwayatkan secara bersama sebanyak 174 hadis daripada jumlah tersebut. Imam Bukhari pula rahimahullah meriwayatkan sebanyak 54 hadis secara bersendirian. Ada 54 secara bersendirian. Manakala Imam Muslim pula meriwayatkan sebanyak 69 buah hadis secara bersendirian juga. Okey, ini di antara kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Saja saya ulang balik sebab minggu lepas kan kita ada masalah internet, ada yang kata saya tak dengar yang ujung-ujung tu. Okey. Baik, kita masuk kepada tajuk berikutnya. Seorang yang faqih. Aisyah radhiyallahu anha merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang faqih. Apa itu faqih? Orang yang mempunyai kemahiran dan pemahaman yang mendalam tentang agama. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha menjadi pakar rujuk bukan hanya di kalangan tabi'in. Kalau tabi'in tu kita faham sebab tabi'in memang anak murid sahabat lah. Kan? Sebab tabi'in nak belajar dengan siapa lagi? Tabi'in ni anak murid sahabat lah kira. Jadi benda tu biasa. Tetapi yang luar biasanya ialah apabila Aisyah menjadi guru ataupun menjadi sumber pertanyaan sahabat-sahabat yang lain juga. Yang ni menunjukkan betul-betul lah. Memang Aisyah ni merupakan orang yang mempunyai kemahiran dan kepakaran di dalam agama Islam ini. Kerana dia itu adalah isteri Nabi dan rapat dengan Nabi dan dia mempunyai pemikiran yang begitu hebat, pemikiran yang begitu tajam. Baik, saya sebut di situ. Selain daripada beliau merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua paling disayangi setelah Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha juga mempunyai kelebihan lain yang turut terselah, iaitu beliau ditabalkan sebagai wanita yang paling faqih, yakni wanita yang paling faham agama dalam agama Islam. Sebab tu kalau kita tengok Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ada membawakan satu riwayat daripada Atha' bin Abi Rabah. Atha' bin Abi Rabah merupakan tabi'i, seorang yang faqih yang berasal daripada Mekah, yang mana mempunyai anak murid yang ramai dan menjadi pakar rujuk orang Mekah dan seluruh dunia pada ketika itu, terutama dalam bab haji lah. Atha' ni hebat. Atha' kata apa? Atha' kata dia pernah puji Aisyah, dia kata kanat Aisyatu afqahan nas wa a'laman nas wa ahsanan nasi ra'yan fil 'ammah, dia kata. Kata Atha' bin Abi Rabah, Aisyah merupakan orang yang paling faqih, manusia yang paling faqih, manusia yang paling faham agama. Wa a'laman nas, dan manusia yang paling banyak ilmu pada zaman tu.
wa ahsanan nasi ra'yan, dan pandangannya yang paling baik sekali. Pandangan dia itulah yang paling baik, ya. Dan pandangan dia tu banyak diterima oleh orang-orang awam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini di antara kelebihan Aisyah. Ya, dia orang yang paling faqih, yang mana para sahabat agung lain turut meminta fatwa daripada Aisyah. Ini saya sebut tadi ni. Kalaulah kata tabi'in yang minta pandangan daripada Aisyah ni, itu tak pelik lah, sebab Aisyah sahabat, memang anak murid dia tabi'in. Tapi yang hebatnya, yang menunjukkan kehebatannya Aisyah ni, dia perempuan. Dia perempuan, dalam masa yang sama dia jadi pakar rujuk sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain mendengar riwayat daripada dia, bertanya pandangan dia dalam isu-isu yang berkaitan dengan hukum hakam dan juga akidah. Maka sebab itu Abu Musa al-Ash'ari, yang merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menegaskan kelebihan Aisyah radhiyallahu anha dengan berkata, ma ashkala alaina ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadis qat fasa'alna Aisyata illa wajadna indaha minhu ilma. Yang mana Abdullah bin Qais lah nama apa, Abu Musa al-Ash'ari ni, dia kata ma ashkala alaina ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashabi boleh, ashabah pun boleh, baik. Tidak ada satu hadis pun yang memuskilkan kami sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun hadis yang memuskilkan kami para sahabat, dan kami bertanya Aisyah, melainkan kami akan dapat di sisi Aisyah tu ada jawapan. Menunjukkan apa? Menunjukkan Aisyah ni faqih. Menunjukkan Aisyah ni orang yang faham tentang agama lah. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh kerana itulah, seorang ulama hadis terkenal bernama Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri. Ini seorang ulama hadis besar. Siapa mengaji hadis biasa dengar nama dia. Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah berkata, "Lau jumi'a ilmu Aisyata ila ilmi jami'i azwajin Nabi SAW wa ilmi jami'in nisa, lakana ilmu Aisyata afdal." Dia kata kalaulah dihimpunkan ilmu Aisyah kepada ilmu isteri-isteri Nabi keseluruhannya dan ilmu orang-orang perempuan lain yang ada dalam dunia ni, sudah pasti ilmu Aisyah itu lebih utama, afdal lagi, lebih unggul daripada ilmu perempuan-perempuan yang lain. Disebabkan itulah Aisyah radhiyallahu anha menjadi tumpuan penuntut ilmu hadis dan fiqh pada ketika ini. Bahkan pandangan Aisyah bukan hanya dalam hadis, bahkan dalam fiqh diriwayatkan dalam kitab-kitab fiqh. Ada pandangan daripada Aisyah dinukilkan. Ya, baik. Abu Hurairah, Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Abbas, As-Sa'ib ibn Yazid dan Zaid ibn Khalid adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya sahabat Nabi yang besar ni, macam Abu Hurairah, macam Umar bin Khattab, ini Abu Musa al-Ash'ari, ini merupakan di antara tokoh-tokoh besar dalam hadis. Mereka juga mendengar hadis ataupun menjadi anak murid kepada Aisyah radhiyallahu anha. Para tabi'in yang besar juga tidak terlepas peluang meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Antaranya Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ni di antara tokoh besar di dalam hadis yang merupakan pakar rujuk di Madinah pada ketika itu, seorang ulama hadis dan ulama fiqh, seorang ulama fiqh yang mana beliau juga merupakan menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia juga anak murid Aisyah. Selain daripada belajar daripada Abu Hurairah, dia juga belajar daripada Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan bahawasanya Aisyah ni memang ada pengaruh yang besar dalam masyarakat, ya. Baik. Kemudian Amr bin Maimun, ini juga tabi'in yang besar. Alqamah bin Qais dan juga Masruq, ini semua adalah anak murid Aisyah radhiyallahu anha, yang mana kita semua tahu orang tak akan berebut-rebut nak belajar dengan satu orang
melainkan orang tu ada kelebihan lah. Ya. Melainkan orang tu ada kelebihan. Bila orang tu tak ada kelebihan, menunjukkan orang tu memang tak dikenali ataupun orang tak maulah cari, ya. Tak maulah cari nak belajar dengan dia sebab dia tak ada apa kelebihan. Itu yang kita kena tahu. Itu benda normal lah kita kata. Bila dia ada kelebihan, bila dia ada ilmu yang banyak, maka orang berpusu-pusulah cari dia. Dia tak cari orang cari dia. Terdapat hadis lain yang menyatakan bahawa kelebihan Aisyah radhiyallahu anha ke atas para wanita, ya, ke atas para wanita yang lain adalah sama seperti kelebihan sarid ke atas makanan lain. Sarid ni tuan-tuan, ia adalah satu jenis makanan yang diletakkan roti dalam kuah daging. Sarid ni pada orang Arab dulu dia kira macam orang kata apa? Makanan yang mengenyangkan lama dan makanan yang ada standard sikit lah. Makanan yang mahal sebab dia ada daging, lepas tu dia ada roti dalam tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli tharid 'ala sa'ir at-ta'am. Okey? Kelebihan Aisyah ke atas perempuan yang lain di zaman itu seperti mana kelebihan sarid ke atas makanan-makanan yang lain. Jadi kalau kita tengok, zaman tu orang sangat-sangat suka kepada sarid. Zaman tu orang suka kepada sarid. Zaman tu orang suka kepada daging sebab daging susah nak dapat. Maka dalam isu tu, Aisyah ni nampak memang lebih lah pada orang lain. Lebih pada orang lain dari sudut keilmuan dia. Dari sudut keilmuan dia. Baik. Kemudian saya sebut dekat situ. Hadis ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sarid ialah sejenis makanan orang Arab yang merupakan daging yang dicampur dengan roti yang dikoyak-koyakkan dan dimasukkan dalam daging tu. Masukkan dalam kuah tu. Dia mengenyangkanlah zaman tu. Okey. Seolah-olah Aisyah radhiyallahu anha ini sangat istimewa berbanding yang lain. Bukan seolah-olah lagi dah. Yang betul pun. Oleh itu, maksud gambaran itu nak tunjuk Aisyah ni macam sarid lah. Seolah-olah Aisyah ni macam sarid. Yang mengenyangkan, yang ada daging, yang menyedapkan. Okey. Kemudian, disebut di situ oleh itu, Aisyah merupakan perempuan yang paling alim di muka bumi ini. Oleh itu tidak hairanlah terdapat lebih daripada 2000 hadis yang diriwayatkan oleh beliau ataupun yang disandarkan kepada beliau daripada Rasulullah SAW seperti yang telah dijelaskan tadi. Baik. Kemudian kelebihan berikutnya, Aisyah merupakan isteri yang paling disayangi oleh Nabi SAW setelah daripada Khadijah. Baik. Antara kelebihan Aisyah radhiyallahu anha ialah beliau disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi isteri-isteri baginda yang lain selepas Khadijah radhiyallahu anha. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha jika nak dibandingkan dengan Khadijah, menurut sebahagian ulama Khadijah lah afdal lagi. Sebab bila Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan tentang Khadijah sehingga Aisyah mengatakan Allah Ta'ala laqad abdalakallahu bima huwa khairum minha. Sesungguhnya Allah telah menggantikan Khadijah itu dengan yang lebih baik daripadanya. Nabi kata apa? Tak. Nabi kata tak. Tak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Ini menunjukkan bahawasanya Khadijah afdal lagi pada Aisyah. Dan Aisyah datang selepas itu. Lepas Aisyah, lepas Khadijah, Aisyah. Lepas Aisyah, barulah isteri-isteri yang lain. Baik. Antara kelebihan Aisyah radhiyallahu anha ialah beliau disayangi oleh Nabi SAW melebihi isteri-isteri baginda yang lain selepas Khadijah. Dari sudut sayang pun, Nabi sayang Aisyah lebih daripada isteri yang lain. Tapi Khadijah Nabi sayang lagi lah. Inni ruziqtu hubbaha, Nabi kata. Aku direzekikan mencintai Khadijah. Aku direzekikan mencintai Khadijah. Kenapa? Kerana Khadijah ni banyak bantu Nabi waktu Nabi susah daripada permulaan hidup Nabi SAW. Oleh sebab itu, terdapat hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang meriwayatkan sebuah hadis dengan sanadnya daripada Amr bin Al-As. Katanya, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam
ba'athahu ala jaishi zati salasil fa ataituhu faqultu ayyun nasi ahabbu ilaik qala Aisyata faqultu min ar-rijal faqala abuha qultu thumma man thumma Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis ni hadis riwayat Imam Bukhari. Maksudnya apa? Amr bin Al-As. Tuan-tuan, Amr bin Al-As ni siapa? Amr bin Al-As ni sahabat Nabi SAW. Masuk Islam agak lewat juga. Masuk Islam agak lewat. Tetapi setelah dia masuk Islam, dia menjadi sahabat Nabi SAW yang baik. Yang banyak memberikan, orang kata apa, sumbangan di dalam agama. Menjadi panglima tentera. Yang mana tuan-tuan? Jangan terkejut kalau saya sebutkan Amr bin Al-As dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Khandaq, beliau bersama dengan golongan Quraisy. Beliau bersama dengan golongan Quraisy. Tak sokong Nabi lagi. Tetapi dia ni orang bijak, tuan-tuan. Dia tak boleh nafikan tentang kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya dia menerima Islam. Dikatakan dia menerima Islam sewaktu Quraisy hantar dia pergi berjumpa dengan Najasyi yang berada di Habasyah pada ketika itu. Ya. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini urusan iman. Macam mana disekat pun, macam mana dihalang pun, Nabi SAW dihalang di Mekah. Nabi tak bebas berdakwah di Mekah. Ada yang diseksa dan sebagainya. Maka bila kita tengok dalam sejarah Nabi, lepas Nabi sampai ke Madinah, ramai juga orang-orang Islam di Mekah yang akhirnya memilih Islam walaupun disekat, walaupun dihalang. Kerana agama ini begitulah keadaannya. Dia seperti air yang mana kita tak boleh nak halang, dia mesti akan melempah dan mencari aliran apabila terlalu banyak air itu. Maka sebab itu kita bila menyebarkan ilmu ni, kita jangan takut tuan-tuan. Kita jangan takut. Walaupun mungkin ada orang yang jahat yang cuba untuk menghalang usaha kita untuk menyampaikan ilmu yang benar, tetapi kalau kita percaya ia adalah ilmu yang benar, Allah Azza wa Jalla akan menentukan kemenangan itu kepada yang terbaik, insya-Allah, yang benar. Usaha-usaha ni Imam Ahmad, zaman Imam Ahmad pun Imam Ahmad kena pukul. Zaman Imam Ahmad pun dituduh sebagai sesat. Sedangkan dia Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Kita usaha membawakan agama yang betul, membawakan riwayat yang betul. Orang tak setuju, orang tak selesa, biarkanlah dia. Orang cuba sekat, tak apa. Kerana dunia ni berjalan fitrahnya ataupun sunnatullahnya, kebenaran itu tidak boleh dikekang, kebenaran itu tidak boleh ditahan. Kerana sifat kebenaran itu sama seperti air yang banyak, dan bila kita tahan pun dia akan melimpah. Itulah sifat bagi kebenaran. Bagaimana dia disekat pun, begitu dahsyat dia dihalang pun, akan membawa kepada limpahan yang mana orang akan dengar juga. Maka Amr bin Al-As pun akhirnya menerima Islam. Dan apabila dia terima Islam, tuan-tuan, dia menjadi panglima. Dia menjadi panglima, menjadi ketua. Dan Nabi SAW pernah sebut kat dia. Nabi waktu nak hantar dia pergi jadi ketua untuk ambush, rombongan gerila, Nabi SAW pernah sebut supaya engkau ni dapat harta rampasan perang yang banyak. Maka dia pun kata dekat Nabi SAW, dia kata, aku bukan masuk Islam ni kerana aku nakkan apa-apa. Aku bukan masuk Islam ni kerana aku nakkan harta ya Rasulullah. Ya. Aku masuk Islam ni memang kerana, dia kata, kita panggil kerana aku dah dapat dah hidayah. Ya. Aku dah dapat dah hidayah. Maka sebab itu dia masuk Islam. Maka Nabi SAW pun jawab kat dia. Nabi kata apa? Nabi kata, ni'mal malu salih lil mar'is salih. Alangkah baiknya kalau harta yang baik itu dapat kepada orang yang baik. Alangkah bagusnya kalau harta yang baik dapat kepada orang yang saleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok, ya, inilah kita panggil sebagai hasil daripada usaha Nabi SAW yang tidak berhenti dalam nak menyampaikan kebenaran. Kita juga kena mengambil semangat yang sama. Okey. Kemudian Nabi SAW bila hantar dia pergi ke
Zatus Salasil. Perang Zatus Salasil ni perang apa pula? Perang Zatus Salasil ni berlaku setelah daripada berlakunya peperangan Mu'tah. Kita tahu kan dalam perang Mu'tah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia tu disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Sebab dia adalah kerana Nabi SAW punya utusan tu dibunuh. Nabi menghantar satu utusan, menghantar surat Nabi SAW. Tiba-tiba, ya, utusan Nabi SAW tu dibunuh. Utusan Nabi tu dibunuh. Jadi Nabi SAW pun menghantar tentera. Sebab zaman dulu memang tidak ada budaya membunuh utusan. Ini seolah-olah macam undang-undang antarabangsa. Seolah-olah macam undang-undang antarabangsa. Tapi bila dibunuh aja secara zalim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hantar tentera untuk lawan dengan Rom pada masa itu. Rom ramai tuan pada masa itu. Tapi akhirnya dengan kehebatan Khalid bin Al-Walid, maka peperangan itu tidak mengalahkan dan tidak membunuh keseluruhan orang Islam. Ya, tidak membunuh keseluruhan orang Islam. Jadi peperangan itu berlaku sehingga Rom lari dan orang Islam tak kejar Rom pada masa itu dan mereka kembali ke Madinah. Sebahagian daripada puak Qudaah pada masa itu sudah yang dekat, yang mana perkampungan mereka ini, ya, perkampungan mereka ini berdekatan dengan Syam pada ketika itu, yang mana Syam berada di bawah penguasaan Rom pada waktu itu. Jadi mereka pun cenderung untuk bersama dengan Rom dan cuba berhimpun untuk memerangi Madinah. Maka Nabi SAW pun menghantar Amr bin Al-As untuk mengekang pengaruh Rom yang ada pada Qudaah. Kenapa dihantar Amr bin Al-As? Dia kata mak Amr bin Al-As ni ada kaitan sikit dengan kabilah yang ada kaitan dengan perkampungan Qudaah pada masa itu. Maka pergilah Amr bin Al-As. Dalam rombongan tu ada beberapa orang Muhajirin dan Ansar juga. Dikatakan ada lebih kurang dalam 300 orang Muhajirin dan Ansar. Kemudian dia minta bantuan supaya Nabi SAW hantar bantuan dekat dia. Maka dihantar bantuan lebih kurang dalam 200 orang daripada kalangan Muhajirin dan Ansar. Yang dalam tu ada Umar, ada Abu Bakar. Dan ketua peperangan itu adalah Amr bin Al-As. Jadi akhirnya dengan kebijakan, dengan kebijaksanaan Amr bin Al-As, Qudaah ini akhirnya berpecah dan lari dan tidak membahayakan Madinah lagi. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, maka Nabi SAW dia kata menghantar aku ke peperangan Jaish, ke peperangan Zat Salasil bersama dengan tentera, maka aku pun kembali kepadanya, ya. Aku kembali kepadanya dan aku mengatakan, ya Rasulullah, mana satukah manusia yang paling engkau cintai? Mana satu manusia yang paling kau sayang? Dia pun kata Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Waktu ni Khadijah dah tak ada, sebab tu Nabi kata yang hidup lah masa tu. Maksud Nabi tu yang hidup. Ya. Faqultu minar rijal, maka aku kata juga daripada kalangan lelaki pula, siapa yang kau sayang? Faqala abuha, maka dia kata ayah kepada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Abu Bakar. Qultu summa man, aku kata lagi kemudian siapa? Qala summa Umar bin Khattab, kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana inilah orang yang Nabi SAW sayang lebih banding yang lain. Okey. Hadis ni adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Baik, berkaitan dengan menyayangi lelaki, bila kata sayang lelaki ni, bukanlah satu perkara yang salah kita sayang sahabat kita. Kita sayang saudara kita. Itu tak salah tuan. Cuma yang menjadi masalah sekarang ni ada golongan LGBT ya. Golongan LGBT ni yang menyebabkan kita rasa serba salah nak sebut sayang kat lelaki ni. Sebab orang faham sayang tu macam sayang yang bersifat seksual. Sedangkan sayang tu tak semesti bersifat seksual. Sayang pada anak bukan bersifat seksual. Bukan bersifat yang seperti mana kita sayang ke isteri. Sayang ke anak, kita sayang kasih sayang. Kita sayang kat dia. Kita berikan kasih sayang pada dia. Kita pertahankan dia. Kita bela dia. Sayang pada sahabat pun macam tu. Kita bela dia. Kita pertahankan dia. Jadi begitu. Maksud sebab itu saya kata, berkaitan dengan menyayangi lelaki bukanlah satu perkara yang salah jika ia berkait dengan ukhuwah sesama saudara atau persahabatan. Tetapi ia menjadi masalah dan dosa jika mencintai lelaki
seperti mana golongan LGBT perjuangkan. Ini tak boleh lah. Berdasarkan pengalaman saya tinggal ni, saya nak cerita sikit lah. Saya cerita dalam buku ni. Berdasarkan pengalaman saya lah tinggal di Jordan. Selama 8 tahun lebih kurang saya tinggal di sana. Menjadi sebuah kebiasaan melihat lelaki memegang tangan lelaki lain sambil berjalan-jalan. Jalan-jalan sama dekat pasar, berjalan dekat universiti. Bahkan saya sendiri, saya balik Malaysia ada satu waktu tu, saya balik Malaysia lama 3 bulan. Saya lama tak jumpa kawan saya Arab tu. Bila dia jumpa saya, dia peluk saya dan dia cium pipi saya. Dia kata dia rindu. Saya ingat kalau buat kat sini tuan-tuan. Oish, orang tangkap gambar pula. Oh, Rora kena cium kat pipi dengan lelaki. Pro LGBT kan. Itu tak boleh lah. Kita jangan dibuat lah. Jangan tunjuk depan orang lah. Walaupun mungkin dekat negara Arab itu urufnya ataupun suasananya berbeza, tapi kat sini kita dilarang untuk mendedahkan diri kita di tempat yang orang boleh tohmah kita. Jadi jangan buat lah. Kerana boleh menimbulkan kekeliruan. Begitulah budaya Arab, jika dipraktikkan di Malaysia akan dipandang serong kerana bukan budaya kita. Secara umumnya tidak salah untuk menyayangi sahabat, bahkan dituntut oleh baginda Nabi SAW untuk memberitahu kepada sahabat kita yang kita sayang kat dia sebagai seorang sahabat lah. Hal ini, saya sebut kat situ, hal ini kerana berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW bersabda, "Iza ahabba ar-rajul akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh." Apabila salah seorang lelaki mencintai, menyayangi saudaranya, saudara lelakinya juga, falyukhbirhu annahu yuhibbuh. Beritahu dia, dia sayang kat kawan dia tu. Hadis riwayat Abu Daud. Kenapa? Kerana bila sayang ni tuan-tuan, bila kita nak tegur ke, sebab persahabatan dalam Islam ni dia bukan persahabatan yang macam orang barat punya bersahabat. Salah pun nak sokong, salah pun nak, orang kata apa, nak beri semangat sedangkan benda tu salah. Persahabatan dalam Islam ni adalah persahabatan yang didasari dengan takwa. Persahabatan yang bila sahabat kita tersilap, bila sahabat kita salah, kita tegur. Itu persahabatan dalam Islam. Bila kita salah pula, sahabat kita pula tegur. Itu persahabatan di dalam Islam. Tetapi orang-orang yang bukan bersahabat di atas dasar takwa, mereka ini bersahabat, apa saja yang sahabat buat, mereka akan cuba jadi supportive. Walaupun sahabat tu buat benda yang salah. Kerana dia kata, aku tak boleh untuk kata aku tak setuju dengan sahabat aku sebab dia best friend aku. Yang inilah yang akhirnya akan menjadi binasa, akan menjadi satu bencana di akhirat. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman. Allah Taala kata, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila wa ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Yang bermaksud, Allah Taala kata, pada hari kiamat nanti ni orang-orang zalim, orang yang jahat, mereka ni akan menggigit tangan dia sendiri. Gigit tangan. Sebab apa gigit tangan? Sebab ada kita panggil sebagai kecewa, sedih. Pasal apa sedih? Dia kata, ya laitani, alangkah baiknya aku ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya kalau aku ni mengambil jalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah. Ambil jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jalan Nabi? Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mesti ada orang kata apa? Amar ma'ruf dan nahi munkar. Kawan kita buat salah, kita tegur. Kita buat salah, kawan kita tegur. Kawan kita bagi tahu ni benda ni tak bagus engkau buat. Engkau buat benda yang ni. Aku bagi tahu sebagai sahabat. Jadi bila sahabat itu ada berlaku teguran dan sebagainya, kadang-kadang ada selisih faham, kadang-kadang ada kecil hati dan seumpamanya kan. Tapi benda ni perlu. Sebab tu dia kata, alangkah baiknya, celakanya aku, dia kata. Celakanya aku. Pasal apa celakanya aku? Sebab dia kata alangkah baiknya kalau aku ni tidak mengambil fulan itu sebagai sahabat baik aku. Kenapa? Kerana berkemungkinan sahabat itulah, bukan kata berkemungkinan lagi dah, pastinya sahabat itulah yang menjadikan orang-orang yang tak bersahabat kerana Allah ini
terjerumus ke lembah dosa, terjerumus ke dalam neraka Allah. Sebab apa? Sebab mementingkan kawan melebihi kepentingan agama, melebihi kepentingan kebenaran. Okey? Jadi bila nak tegur kawan ni, kadang-kadang ada kecil hati. Bila kita tegur, dia masam muka dengan kita. Bila dia tegur kita pula, kita rasa kecil hati. Maka Nabi SAW memberikan satu jalan keluar. Apa dia? Kalau kita sayang kat dia, kita tegur dia kerana kita sayang, kita bagi tahu dulu kita sayang kat dia. Jadi sebelum nak tegur sekawan-kawan ni, sebelum nak tegur sahabat-sahabat ni, ambil pengajaran daripada hadis ni. Apa dia? Sebut kat dia, kita buat benda ni kerana kita sayang kat dia. Saya ni sayang kat awak kerana awak sahabat saya. Saya tegur ni, saya cakap ni bukan ada apa-apa kepentingan, tak ada. Saya sayang kat awak seperti mana saya sayang kat diri saya sendiri. Maka yang ni salah. Yang ni tolong betulkan. Yang ni awak silap sikit. Yang ni, maka selamat tuan-tuan. Hubungan sahabat itu akan berlaku dalam keadaan yang harmoni, dalam keadaan saling memahami. Dalam keadaan saling memahami. Baik. Berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu anha, Jibril alaihi salam pernah menyampaikan salam kepada Nabi. Ini pun kelebihan juga. Jibril bagi salam kat dia. Kita lah kalau katalah orang yang mulia bagi salam kat kita. Orang yang ada kedudukan bagi salam kat kita. Ui, kita bangga tuan-tuan. Kan tiba-tiba datang surat ataupun datang utusan, dia kata ni, tuanku kirim salam. Kita kata dia bagi kirim salam kat saya. Kirim salam. Kita rasa bangga kerana dia ingat kat kita. Begitu jugalah, bukan kata begitu juga, yang ni lagi hebat daripada sekian salam biasa, ini kian salam daripada malaikat, iaitu daripada Jibril alaihi salam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahawa Nabi SAW pernah bersabda kepadanya, "Ya Aisyah, hadza Jibril yaqra'u alaiki salam." Faqalat wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, tara ma la ara. Wahai Aisyah, ini Jibril yang membacakan kepada kamu salam. Maka Aisyah kata, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ke atasnya juga salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tara ma la ara. Wahai Rasulullah, engkau boleh melihat apa yang aku tak dapat nak lihat. Baik. Kemudian tuan-tuan, hadis ini riwayat Imam Bukhari ya. Hadis yang bagi salam tadi tu, kirim salam tadi. Baik, di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha sewaktu baginda sakit dan ketika baginda sakit apabila hendak wafat. Bila Nabi SAW nak wafat aja, Nabi memang minta izin pada isteri-isteri yang lain untuk duduk di rumah Aisyah. Ya, kerana baginda rasa sangat rapat bersama dengan Aisyah sehingga kan baginda wafat di atas pangkuan Aisyah. Dan pada waktu giliran Aisyah, Nabi wafat ni, ya, waktu di rumah Aisyah dan waktu giliran Aisyah. Waktu tu Nabi wafat. Dan Nabi wafat pun di atas pangkuan Aisyah, di antara dada dan tengkuk Aisyah. Nabi bersandar dekat dada dan tengkuk Aisyah dan akhirnya Nabi wafat di situ. Baik. Dan turut dikebumikan juga di rumah Aisyah. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa fi naubati wa baina sahri wa nahri wa jama'a Allahu baina riqi wa riqihi. Qalat dakhala Abdurrahman bisiwakin fadha'afa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu fa akhadtuhu famadagtuhu thumma sanantuhu bihi. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di rumahku dan di dalam giliranku, waktu giliran aku, dan di antara Nabi wafat tu di antara dadaku dan juga pangkal tengkukku. Wa jama'a Allahu baina riqi wa riqih, dan Allah menghimpunkan waktu Nabi meninggal tu, Allah menghimpunkan mulut Nabi punya air liur dengan aku punya air liur tu bercampur. Kenapa bercampur? Kata Aisyah, Abdurrahman ni saudara kandung dengan Aisyah. Abdurrahman masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah Aisyah, membawa siwak, membawa kayu sugi. Kemudian fadha'afa an-nabi sallallahu alaihi wasallam anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tu terlalu lemah untuk menggunakan kayu siwak. Dalam riwayat yang lain Nabi tengok aja Abdurrahman bin Auf ni bersugi tu, Nabi tengok.
Tapi Nabi tak larat nak bercakap. Tak larat nak pergi ambil. Maka kata Aisyah, fa akhadtuhu famadaqtuhu. Maka aku pun ambil kayu sugi tu, kemudian aku pun kunyah kayu sugi tu. Sebab kayu sugi kena kunyah nak keluarkan dia punya urat tu, serat tu untuk gosok gigi. Kemudian aku menggosok gigi Nabi SAW dengan kayu tu. So bila Aisyah gigit, dah tentu air liur Aisyah dekat situ. Lepas tu bila Aisyah cucikan gigi Nabi SAW dengan kayu tu, menunjukkan Aisyah punya air liur dengan Nabi punya air liur tu bercampur. Kemudian Nabi SAW pun wafat. Nabi SAW wafat dengan menyebutkan fir rafiqil a'la ataupun ila rafiqil a'la, iaitu menuju teman yang maha tinggi. Baik, bukan ummati-ummatilah. Itu bukan perkataan Nabi yang terakhir. Perkataan Nabi yang terakhir fir rafiqil a'la, menuju teman yang maha tinggi. Baik. Begitu agungnya Aisyah ini kerana berdasarkan hadis di atas, sehingga Allah menyatukan air liurnya dengan air liur baginda pada saat terakhir di dunia dan saat terawal di akhirat. Okey. Saat terawal di akhirat bila Nabi bangunlah daripada kubur, nanti bila dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal, sebab jasad Nabi tidak hancur, pastinya ada air liur Aisyah di situ. Baik, oleh sebab itu agak sukar untuk diterima sekiranya dikatakan Aisyah radhiyallahu anha ini tidak pasti untuk masuk syurga atau merupakan ahli neraka. Aisyah pasti dalam syurga, tuan-tuan, kerana dia merupakan isteri Nabi nombor 2 yang agung, yang disayangi oleh Nabi SAW. Takkanlah isteri macam ni tak dapat masuk syurga, seperti mana kata Syiah di dalam neraka. Ini satu benda yang pelik, satu benda yang kita tak boleh terima. Kerana sungguh jelas riwayat-riwayat yang telah dinyatakan di atas yang beliau begitu agung di sisi Allah dan Nabi-Nya. Bagaimana untuk dikatakan bahawa beliau membunuh Rasulullah SAW seperti yang dinyatakan dalam beberapa sumber golongan Syiah? Kerana mereka ini hanya mengangkat Fatimah rahimahumullah ataupun radhiyallahu anha, sedangkan sehingga mengabaikan serta mencaci beberapa orang sahabat besar dan isteri-isteri Nabi SAW, antaranya Aisyah lah. Oleh sebab itu kita seharusnya menilai dan mengemukakan fakta yang jelas dan bukan memilih sesuka hati, walhal kita semua menyayangi mereka semua sesuai dengan kelebihan masing-masing seperti yang dinukilkan dalam sumber-sumber yang sahih. Tidak pula kita membenci mereka. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kelebihan Aisyah ini akan menjadikan kita sangat menghormati Aisyah. Sangat menghormati Aisyah, dan kita mengatakan dan menegaskan selagi mampu, kita menegaskan bahawasanya Aisyah merupakan isteri Nabi SAW, sahabat Nabi SAW, dan isteri Nabi SAW yang agung. Kalau ada di kalangan orang-orang yang cuba untuk mengkafirkan Aisyah dan sebagainya, maka dalam keadaan tu kita membantah mereka dengan mengatakan dia adalah ibu kita. Tak mungkin kita boleh berdiam diri kalau orang menuduh ibu kita dengan tuduhan yang jahat. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu ya untuk hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Mudah-mudahan apa yang saya bentangkan ini ataupun saya sampaikan ini memberikan kita sedikit manfaat untuk meneruskan kehidupan, menjadikan sejarah isteri-isteri Nabi ini sebagai, orang kata, sejarah isteri Nabi ini sebagai satu panduan hidup, sebagai satu pemangkin semangat untuk kita menjadi orang yang saleh insya-Allah dan terus memperbaiki diri. Jadi oleh kerana itu kita tengok soalan kalau ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor, apa hukum kunut witir? Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Majmu'ul Fatawa, dalam Al-Fatawa Al-Kubra karya Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata secara umumnya ulama ada 3 pendapat tentang kunut di dalam witir. Ada sebahagian ulama yang kata tidak sunat langsung untuk berkunut waktu witir. Ya, kerana apa? Kerana dia kata tidak sahih Nabi berkunut dalam witir. Itu pendapat pertama lah. Pendapat kedua, pendapat yang dinukilkan daripada Ibnu Mas'ud, yang mana dalam hadis tersebut, dalam pandangan tersebut dia kata kunut ni boleh dibuat sepanjang tahun. Sepanjang tahun.
berdasarkan hadis daripada Hasan yang Nabi mengajarkan kunut witir kepada dia. Nabi ajarkan Hasan kunut witir dan dia kata boleh dibuat. Ibnu Mas'ud kata boleh buat bila-bila nak buat, tak ada masalah. Okey. Ada riwayat ataupun ada pandangan yang mengatakan kunut witir ini dilakukan pada orang kata apa, separuh yang terakhir daripada Ramadan. Seperti mana yang dilakukan oleh Ubay dan yang lain-lain. Jadi, apa pandangan yang tepat dalam masalah ni? Pandangan yang tepat, setiap orang adalah pilihan dia kan. Setiap orang ada pilihan. Contoh macam mazhab Syafi'i, dia pilih kunut witir dilakukan pada separuh yang akhir lah. Tetapi kalau saya, wallahu alam, seperti mana kata Ibn Taymiyah, nak buat separuh yang akhir okey, nak buat pada bila-bila masa pun okey, nak tinggal pun okey. Kerana apa? Kerana witir ini merupakan salah satu daripada doa. Jadi kalau kita nak berdoa tak ada masalah, ada hadisnya. Wallahu alam. Ustaz, apa hukum imam salat pegang Quran, memegang mushaf sewaktu salat? Kalau sampai pergerakan yang banyak sehingga orang tengok dia ni bukan macam solat dah, maka dalam keadaan tu tidak baguslah, maksud batal lah solat dia. Tapi kalau sekadar dia keluarkan daripada poket dia untuk tengok, maka itu pergerakan yang sedikit, tidak membatalkan. Cuma tengok mushaf tu Hanafi kata tak boleh lah, sebab dia kata itu belajar dan itu adalah pergerakan yang banyak, maka batal. Tetapi majoriti ulama mengatakan boleh. Cuma kalau dia hafal ayat Quran tu, tak payahlah dia tengok. Sebab apa? Sebab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri waktu salat adalah sunnah. Kan? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah sunnah dalam salat. Jadi bila dia pegang mushaf, dia tak dapatlah buat sebab dia tak dapat letak tangan kanan. Tapi kalau dia tak hafal, maka ia tidak membatalkan salat dia. Kalau tidak memerlukan gerakan yang banyak. Wallahu a'lam. Baik. Okey. Panjang soalan ni. Adakah betul kalimat barang siapa melaksanakan satu ibadah fardu di bulan Ramadan nilainya seperti 70 ibadah fardu pada bulan selainnya ataupun bulan selain Ramadan? Dan siapa yang mengerjakan ibadah sunat maka nilainya seperti ibadat fardu di bulan Ramadan. Ada riwayat yang menyebutkan demikian, iaitu hadis yang Nabi SAW kata, ya, sesiapa yang waman taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridah fi ma siwah wa man adda fihi faridah kaman adda 70 faridah fi ma siwah. Sesiapa yang melakukan pada bulan Ramadan itu, ya, dengan satu amalan yang baik, maka ia seolah-olah telah melakukan satu ibadat fardu. Tetapi sesiapa yang mengamalkan perbuatan yang fardu di bulan puasa, ia menyamai 70 pahala ibadat fardu selain daripadanya. Tetapi hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Hadis ni hadis yang tidak sahih. Oleh kerana itu ia tidak sahih. Tapi adakah bulan puasa ini ganjaran digandakan, pahala digandakan? Ya, pahala digandakan pada bulan puasa ni kerana bulan ni adalah bulan yang orang kata apa, diberkati. Tetapi bagaimana gandaan itu berlaku tidak diketahui secara jelas. Maka kita tingkatkan keikhlasan kita, tingkatkan ketakwaan kita, terus beramal dan insya-Allah kita akan dapat gandaan tersebut. Kita akan dapat gandaan tersebut. Tapi kalau pahala digandakan banyak pada bulan puasa, dosa macam mana pula? Sebab kita tengok orang tak ingat dosa ni. Sebab dia ingat mungkin pahala je ganda, dosa tak berganda. Para ulama menyebutkan dari sudut bilangan dosa tidak berganda. Tetapi dari sudut kualiti azab, ia akan berganda kerana bulan ni sepatutnya kita banyak buat pahala, tiba-tiba dia buat dosa pula. Demikian yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semalam saya dengar hadis tentang baca surah Al-Mulk sebelum tidur dan surah Al-Kahfi pada malam Jumaat tak sahih. Ya, ada sebahagian ulama yang menyebut demikian. Iaitu baca surah Al-Mulk sebelum tidur tidak sahih, dia kata. Memang ada pandangan ulama demikian, tetapi majoriti ulama mengatakan hadisnya sabit daripada Nabi SAW, datang daripada Nabi. Tapi ada khilaf lah dalam masalah ni. So, jangan terkejut. Memang ada yang sebut macam tu. Iaitu surah Al-Mulk daif, dia kata sebelum tidur tu daif kerana sanad dia terputus. Okey, tetapi ramai yang kata ia sabit. Saya cenderung kepada pendapat yang kata itulah tidak sahih, tapi boleh dibaca. Kerana apa? Ia termasuk dalam fadail amal. Manakala surah Al-Kahfi pada hari Jumaat juga ada perbahasan. Kerana apa? Kerana dalam ramai-ramai perawi hanya seorang perawi tambah hari Jumaat. Tetapi saya dah buat penilaian, wallahu a'lam, ya, hadis lafaz hari Jumaat tu sahih. Jadi Al-Kahfi ni boleh baca bila-bila, sabit dia punya fadilat, dan baca hari Jumaat dan malam Jumaat juga ada fadilat. Wallahu a'lam. Salam Dr. Waalaikumsalam. Adakah qiyam, tahajud dan tarawih adalah hal yang sama? Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan kerana keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, akan diampunkan dosa yang telah lalu. Inilah asas kepada salat tarawih, iaitu qiyam Ramadan, iaitu qiyamul lail. Cuma bezanya dari sudut hukum lebih kurang sama, cuma bezanya qiyamul lail di bulan Ramadan ini Nabi tegaskan, Nabi tekankan lagi. Nabi tekankan lagi dengan satu istilah qiyam Ramadan. Maka sebab itu sebahagian fuqaha kata kena waktu niat tu kena sebut qiyam Ramadan, ataupun kalau kita niat tarawih pun menyamai maksud yang sama. Tapi dari sudut hukum hakam semua tu sama. Habis tu ustaz, kalau tak buat 20 dapat ke pahala tarawih? Insya-Allah. Dia buat 20, dia dapatlah pahala tarawih. Dia buat 8, dia dapatlah pahala 8. Dia buat 2, dapatlah pahala 2. Dapat pahala tu. Cuma pahala yang sempurna ialah orang yang banyak tadabbur, yang khusyuk dalam solat. Jadi berhentilah tuan-tuan kita gaduh pasal rakaat ni. Tak usah duk gaduh pasal rakaat. Kita fokus kepada ibadat. Berapa yang kita larat? Larat buat 2, buat 2. Larat buat 4, buat 4. Katalah orang tu dia bertugas ke apa semua. Dan kita disuruh untuk nilai ibadat kita. Jangan pergi nilai ibadat orang. Kita tengok orang tak larat, dia buat 2 je. Kita pun kata, hey, buat 20 lah. Kan? Kita jangan kacau lah ibadat dia. Mungkin dia ada tugas lain. Dia security guard umpamanya. Kalau dia pergi solat, tak ada siapa nak jaga bangunan. Kan? Tugas dia kena buat. Okay? Maka kita lebih fokus kepada ibadat kita, ibadat keluarga kita. Ajak anak-anak kita yang berada di bawah didikan kita. Orang lain punya ibadat, kita tak payah masuk campur lah. Kerana mereka juga ada iman yang mengawal ibadat mereka. Wallahu'alam. Okay. Dengar cerita isteri Nabi, hati terasa tenang walau tidak jumpa lagi akhlak seperti isteri-isteri Rasulullah. Cerita-cerita begini menjadi penawar bagi hati. Betul, sebab tu saya pun suka baca cerita-cerita sahabat ni tuan-tuan, mengambil manfaat daripada cerita sahabat. Kita tak boleh jadi macam dia orang, tetapi setidak-tidaknya kita boleh memberi nasihat kepada orang, memberi semangat kepada orang, dan kita memberi semangat pada diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Adakah sahih hadis bau mulut orang yang berpuasa menjadi minyak wangi di akhirat? Dalam hadis Nabi SAW kata, la khalufu fami saim atyab indallahi mirihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Sahih hadis tu. Sebab tu ulama beza pendapat tentang hukum gosok gigi lepas zuhur. Kerana biasanya bau ni timbul lepas zuhur. Sebelum zuhur tak ada masalah nak gosok gigi, nak sugi apa semua. Tapi lepas zuhur, adakah disunatkan juga untuk kita ataupun digalakkan juga untuk kita gosok gigi ataupun tidak? Sebagian ulama macam Imam Syafi'i kata tak digalakkan kerana dia akan menghilangkan bau yang Allah Ta'ala suka tu. Manakala sebahagian ulama seperti Hanafi, kalau tak silap saya, mereka mengatakan tak ada masalah, boleh gosok gigi. Kerana dia kata bau tu bukan datang daripada mulut, bau tu datang daripada perut. Kita gosok macam mana pun mulut still berbau kerana ia datang daripada perut. Saya cenderung pada pendapat yang kedua ni, iaitu tak ada masalah untuk kita bersugi selepas daripada zuhur kerana bau tu still ada lagi. Tapi bau tu
Yang bagusnya di sisi Allah lah, di sisi manusia kekal bau yang sama lah. Janganlah pula lepas ni kita pergi sua bau mulut tu kat orang, kan? Ha, dia kata, kan? Dia orang pun kata, apa benda kau ni? Kan? Dia kata, saya belajar hadis, bau kasturi, awak jangan benci. Tak, perangai awak tu saya benci sebab bau kasturi itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Okey? Wallahualam. Doktor, kalau ada masa dan kesempatan di lain, boleh terangkan kepada kami tentang perawi yang dikatakan matru'. Matru' ke matruk? Matruk ialah perawi dua keadaan. Matruk ni perawi yang ditinggalkan hadisnya. Yang pertama ialah perawi yang banyak menipu dalam urusan dunia, tetapi tidak ada bukti dia menipu dalam hadis. Maka ulama tolak riwayat dia kerana kemungkinan untuk ditipu dalam hadis tu still ada. Yang kedua, sebahagian ulama kata perawi yang meriwayatkan hadis yang menyanggahi usul. Sebahagian ulama yang lain kata perawi yang terlalu banyak salah dia, terlalu banyak lalai dan leka dia. Banyak sangat. Kalau 10 hadis dia riwayat 9 salah, maka riwayatnya ditinggalkan. Riwayatnya ditinggalkan oleh para ulama. Maksud perawi yang dilabel sebagai matruk ni ialah perawi yang terlalu dhaif. Baik. Banyak soalan ni. Banyak sangat tuan-tuan. Saya nak tengok panjang, soalan panjang saya tak sempat nak baca. InsyaAllah saya tengok mana yang saya mampu je lah ya. Saya tengok lagi. Okey, ini ada soalan. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam. Saya ada soalan tentang tayamum bagi pihak kawan. Kalau kita terpaksa bertayamum, ini patut dilakukan sebelum setiap solat fardu, selepas masuk waktu azan. Bagaimana pula hukum untuk solat sunat seperti solat qabliyah, ba'diyah, tarawih? Okey. Dalam isu ni ada dua pandangan. Kerana mereka berbeza pendapat. Adakah tayamum itu listibahatis salah, untuk membenarkan salat saja, ataupun dia adalah ganti kepada wudu selagi mana tidak ada air? Dengan kata lain, adakah tayamum itu mengangkat hadas ataupun tidak? Ini ada dua pandangan lah. Satu pandangan kata dia mengangkat hadas. Selagi mana tak ada air, bolehlah solat, dia kata. Sebab Nabi SAW sendiri menyebutkan as-sa'idu tayyib tuhurul mu'min. Dalam Nabi SAW menyebutkan as-sa'id at-tayyib, iaitu debu yang baik, wudu'ul muslim. Nabi kata itu adalah debu yang baik, merupakan wudu' bagi muslim ataupun tuhurul muslim, suci bagi muslim. Tahurul muslim, wa in lam yajril ma' asyra sinin, walaupun kalau dia tak dapat air itu selama 10 tahun. Wa idza wajada fa idza wajada al ma' fayamassahu basharatahu. Kalau dapat air, maka hendaklah dia ambil air itu dan letakkan di badan dia. Maksud Nabi dalam hadis, Nabi kata debu tu adalah cara bersuci untuk orang yang tak ada air, walaupun sehingga 10 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Jadi
Mereka kata kalau dah menjadi ganti kepada wuduk, oleh kerana wuduk ni boleh ambil sebelum waktu, selepas waktu, maka dia kata tak ada masalah, boleh ambil dan boleh solat berapa banyak yang dia nak lah selagi tak batal tayamum tu. Tetapi majoriti ulama kata tak. Majoriti ulama kata wuduk dia tak sama macam tayamum. Wuduk memang mengangkat hadas. Sebab air itu Allah Ta'ala kata tahur. Nabi pun kata tahur, mengangkat hadas. Tetapi tayamum dia hanya ganti saja, hanya membenarkan saja. Lesen kecil, lesen sementara. Temporary permit. Bila ada air, sebab tu kena ambil semula supaya angkat hadas tu. Oleh kerana tu mereka mensyaratkan ambil wuduk, ambil tayamum setelah masuk waktu dan kena cari dulu air. Lepas tu bila dah tak memang air tak ada, percaya memang tak dijumpa air, barulah tayamum dan hanya boleh semayang satu fardu saja. Tapi solat sunat selagi mana ada waktu dia boleh solat sunat, tak ada masalah. Masuk waktu yang berbeza kena tayamum lain. Kena cari dulu dan kena tayamum lain. Wallahu a'lam. Okey. Saya tengok lagi kalau ada soalan yang saya boleh jawab, yang saya tak boleh jawab, saya minta maaf ya. Okey. Okey, ni ada soalan bagus juga ni. Orang yang telah menopause selama 2 tahun, tiba-tiba turun darah, adakah ia dianggap sebagai haid? Dalam isu ni, ulama berbeza pendapat, ya. Ulama beza pendapat, tetapi pendapat yang sahihnya ialah selagi mana tidak dihukumkan oleh doktor yang mengatakan itu adalah darah penyakit, maka ia dianggap sebagai darah haid. Ya, itu yang saya peganglah, wallahu alam. Maksudnya darah yang asal yang keluar daripada rahim wanita ni asalnya memang haid, kecuali dibuktikan sebaliknya. Jadi oleh kerana dia dah tak ada darah dah keluar 2 tahun, dia rasa dia menopause dah, tiba-tiba keluar darah. Jadi kalau tidak ada nasihat doktor mengatakan itu darah adalah darah penyakit, tak ada bukti, maka kita kata ia haid. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak meletakkan had untuk umur yang tertentu untuk menopause. Demikian yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Minta maaf ada soalan yang saya tak dapat nak jawab kerana terlalu panjang. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih Dr. Azmi, terima kasih Kak Jini, terima kasih Global yang telah menganjurkan majlis pada petang ini. Saya minta maaf kata kasar bahasa, tersilap kata qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.